Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini barulah dikatakan terkantoi habis. Penyokong Perikatan Nasional makin mengarut dan akhirnya kantoikan diri sendiri, akhirnya meludah ke langit, kena muka sendiri dan malu habis. Ini apabila mereka mula mencipta naratif-naratif yang buruk dan naratif-naratif yang mengarut. Ada yang bohong ketara, ada juga yang tak bohong sangat, tapi sebenarnya bohong. Ini apabila dipetik daripada Harapan Daily, sekali lagi para walaun mencipta naratif bohong dengan mengatakan kerajaan bakal tumbang. Cerita ini sudah lama kita dengar, tapi yang ini Anda tak pernah tahu dan tolong sebarkan supaya semua orang tahu bahwa penyokong Perikatan Nasional makin mengarut. Dipetik daripada berita Harapan Daily. Penyokong pembangkang sehingga kini masih lagi menyebarkan propaganda. Kononnya kerajaan perpaduan bakal tumbang dalam masa terdekat, walaupun sudah berkali-kali jangkaan mereka meleset. Bahkan timbul dakwaan bahwa kerajaan pusat akan bertukar Jumaat ini. Selepas beberapa kali tarik yang digembar-gemburkan, tidak berlaku apa-apa juga. Yang ini terbaru. Mereka kata hari Jumaat ini kerajaan pusat akan bertukar. Dari celah manalah mereka mengatakan dan berani pula membuat ramalan itu? Kita sudah tahu Anwar Ibrahim kini mempunyai sokongan parlimen lebih daripada 2/3. Jadi kalau nak beli ahli parlimen pun, dari mana nak beli? Dari celah mana nak pancing ahli parlimen bagi beralih sokongan terhadap Anwar Ibrahim? Saudara-saudara sekalian, apa yang menyedihkan ialah apabila mereka, para penyokong dan walaun, bahkan pemimpin Perikatan Nasional membuat ramalan dan jangkaan kerajaan akan tumbang, tidak ada satu pun yang tepat dan betul. Tapi yang menghairankan, masih terlalu ramai yang percaya berita dan pembohongan tersebut. Sudah lebih setahun sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetuai pentadbiran negara. Namun, ura-ura Perdana Menteri baharu akan mengangkat sumpah cuma dilihat sebagai persepsi yang dimainkan Laskar Cyber. Terbaru, salah satu akaun pro Perikatan Nasional mendakwa Rafizi Ramli pada 25 Disember lalu telah bertemu dengan 2 orang Tun untuk menyelamatkan kedudukan Perdana Menteri. Perkara itu turut menarik perhatian Rafizi yang menganggap propaganda mereka semakin mengarut. Makin mengarut dah ni, kata Rafizi. Satu hari pada 25 Disember aku duduk rumah melayan 11 Tun. Itu kata Rafizi. Yang hairannya siapakah 11 Tun itu? Ikuti terus pendedahan ini supaya Anda tahu siapa 11 Tun yang dilayan oleh Rafizi ini. 11 kucing aku yang melantun dekat rumah, belas Rafizi sambil meletakkan emoji gelap. Rupa-rupanya 11 Tun yang digelar oleh Rafizi ini ialah 11 ekor kucing-kucing beliau yang melantun. Sementara itu menerusi satu lagi kumpulan di Telegram, pelbagai andaian ditimbulkan, antaranya kerajaan bakal bertukar pada jam 5 petang ini. Ahli Parlimen Bangi Sahrezan Johan pula dalam siapan X berkata, ada pihak yang sedang membiayai askar upahan cyber untuk terus membawa propaganda kerajaan tumbang, walaupun hakikatnya tiada apa berlaku. Kata beliau, nasihat saya, abaikan sahaja mereka. Habis dana, senyaplah mereka, ciap beliau lagi. Jadi, apa pendapat Anda pula? Benarkah walaun ini dah semakin mengarut? Penyokong Perikatan Nasional makin melampau dan mengarut tentang keinginan mendebuk atap dan keinginan untuk menumbangkan kerajaan. Tak tahulah, ada orang komen dalam ruangan komen, kata mereka ni dah terdidik dan terbiasakah menjadi tukang tebuk atap. Tapi walau bagaimanapun,
Isu yang paling lucu di sini ialah mereka terkantoi, tercedok, dan kedapatan mengarut. Rafizi mana ada kemana-mana, dia hanya ada di rumah sepanjang hari 25 Desember. Kata mereka Jumat, sampai hari ini belum lagi tumbang-tumbang. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini rahasia yang mungkin Anda tak pernah tahu, berlaku pada tahun 1999. Ini terkait dengan kes Tun Daim Zainuddin dan juga Anwar Ibrahim. Saya rasa dan saya yakin ramai antara Anda akan terkejut dengan pendedahan yang dikorek semula sejak 1999 ini. Rupa-rupanya zaman awal ledakan reformasi, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat laporan polis terhadap Daim Zainuddin. Masa tersebut, para pejuang-pejuang baru sahaja muncul dan belum hadir yang lainnya. Ini apabila kebanyakan mereka semua mencetak free dan sebar juga secara free. Anwar buat laporan polis terhadap Tun Daim. Saudara-saudara sekalian, laporan polis Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap rasuah Tun Daim Zainuddin sebenarnya telah pun dibuat pada 30 Julai 1999. Ramai yang tak pernah tahu tentang ini. Baru sahaja sekarang mereka mula tahu. Dan ada juga katakan bahawa kes ini kes yang terpilih. Sebenarnya menurut daripada laporan ini, kes ini bukanlah kes yang terpilih. Kenapa? Kerana ianya telah pun bermula sejak 1999. Namun yang menghairankan menurut para penganalisis politik dan pemerhati politik Malaysia, mereka merasa hairan mengapa kes tersebut seakan-akan telah senyap, sedangkan laporan telah pun dibuat. Pada 14 April 1999, tak kala memberikan kenyataan di mahkamah, Anwar Ibrahim telah pun merujuk kepada beberapa perlakuan rasuah besar oleh pemimpin-pemimpin negara. Kata Anwar Ibrahim, saya juga telah merujuk kepada surat-surat dari 3 tokoh korporat ditujukan kepada Tun Daim Zainuddin. Ketika itu Menteri Kewangan yang membuktikan dengan jelas bahawa beliau menerima wang tunai dari saham dan saham berjumlah ratusan juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad bukan sekadar menghalang tindakan, bahkan terus melindungi rasuah besar yang dilakukan oleh Tun Daim sejak beliau menjadi Menteri Kewangan buat pertama kalinya dahulu. Malahan sehingga kini saya difahamkan tidak ada siasatan oleh pihak polis atau badan pencegah rasuah dilakukan, kata laporan polis yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ini. Dengan ini saya sertakan dokumen sah bagi membuktikan rasuah, iaitu 3 pucuk surat yang masing-masing ditulis oleh Tan Sri Halim Saad, Tan Sri Tajuddin Ramli dan Tan Sri Wan Azmi Hamzah. Tan Sri Halim dalam surat bertarikh 30 April 1990 menyatakan beliau memegang sebagai pemegang amanah sebanyak 52.208.500 saham Faber Merlin Berhad, saham 1.00 dan 130 juta saham Renong Berhad 50 sen bagi pihak Tun Daim. Beliau menegaskan dan mengesahkan bahawa nilai saham itu dipegang menurut arahan Tun Daim atas atau penama beliau. Tan Sri Tajuddin pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 24 Mei 1990 mengesahkan bahawa beliau memegang secara amanah bagi pihak Tun Daim wang sejumlah RM70 juta. Tan Sri Wan Azmi pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 30 April 1990 mengaku memegang bagi pihak Tun Daim wang sejumlah RM150 juta. Ini tentunya sebahagian kecil daripada perolehan Tun Daim yang juga bertindak bagi pihak Datuk Seri Dr. Mahathir. Saya menerima maklumat bahawa sebahagian besar wang tersebut adalah hasil pengagihan saham Resort World
syarikat perjudian yang disenaraikan atas kelulusan Tun Daim sejurus sebelum meninggalkan Kementerian Keuangan pada tahun 1991 dahulu, kata Anwar dalam surat dalam cetakan laporan polis tersebut. Dengan kaedah sedemikian, beliau tidak menggunakan kedudukannya dalam kerajaan bagi mengambil manfaat bagi dirinya. Bagaimana pula dengan puluhan syarikat lainnya? Saya yakin bahawa dengan cara sedemikian, Tun Daim dengan restu Datuk Seri Dr. Mahathir telah berjaya mengumpulkan berbilion ringgit. Saya juga telah mendapat maklumat bahawa syarikat Hati Budi yang dahulunya dikatakan dikuasai oleh UMNO telah diluputkan kepentingan oleh dua orang penama, iaitu Tan Sri Halim Saad dan Datuk Anwar Othman. Adalah difahamkan 400 juta saham yang dipegang oleh Datuk Anwar Othman yang disebut sebagai amanah untuk UMNO telah diarah oleh Tun Daim supaya dipindah kepada syarikat United Engineers dan Tan Sri Halim. Apabila saya laporkan masalah tersebut kepada Datuk Sri Dr. Mahathir dalam tahun 1996, kata Anwar Ibrahim, beliau menyatakan bahawa Tun Daim yang akan menguruskannya dan mengarahkan saya supaya jangan mencampuri hal tersebut. Hanya setelah saya mendedahkan maklumat tersebut, maka Tun Daim segera berdalih menyatakan dalam Perhimpunan Agung UMNO 1999 baru-baru ini bahawa wang dan saham dari 3 ahli korporat itu adalah untuk UMNO. Nyatalah bila nampak tersepit, barulah disebut harta yang dikumpulkan itu hak parti UMNO. Setahu saya, berdasarkan bukti surat dan dari akaun dan maklumat Majlis Tertinggi atau Perhimpunan Agung UMNO, tidak pernah timbul sama sekali kepentingan parti. Keduanya, selaku Menteri Keuangan, menerima sumbangan peribadi beratus-ratus juta ringgit adalah rasuah besar dan pecah amanah jenayah. Sekiranya beliau sekarang mendakwa bahawa wang tersebut adalah hak parti, beliau tetap bersalah kerana tidak pernah memberi laporan kepada parti tentang wang tersebut. Hanya apabila saya mendedahkan mengenainya, baru beliau menyebutnya dalam Perhimpunan Agung yang lalu, kata Anwar Ibrahim dalam surat ini. Pertemuan dan teguran tentang masalah tersebut semasa saya berada dalam parti dan kerajaan telah menimbulkan kemarahan Perdana Menteri dan ketakutan di kalangan kuncu-kuncunya, terutama Tun Daim. Hanya orang-orang rasuah punya kepentingan bersama yang akan terus melindungi perlakuan rasuah berjumlah berbilion ringgit. Dari maklumat yang diberikan ini saja terbukti rasuah berbilion ringgit dan pecah amanah jenayah. Saya juga sedar tanggungjawab besar polis dan BPR untuk menyiasat dan bertindak. Rasuah telah menjadi barah dan berpunca di kepala dan merebak ke bawah, yang memerlukan ketegasan dan keberanian untuk bertindak sebelum negara dimusnahkan oleh mereka. Disertakan bersama ini Exhibit A, Surat Tan Sri Halim Saad; Exhibit B, Surat Tan Sri Tajuddin Ramli; Exhibit C, Surat Tan Sri Azmi Wan Hamzah. Ditulis oleh Anwar Ibrahim, laporan polis bertarikh 30 Julai 1999 pada 12.28 tengah hari. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Tun Daim Zainuddin mula bersuara. Adakah ini amaran untuk Anwar Ibrahim? Akhirnya, dari petik daripada FMT, Tun Daim bidas Anwar, SPRM di sebalik siasatan rasuah. Ini adalah pengakuan Daim Zainuddin yang paling menggemparkan kita semua. Bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin membidas Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di sebalik apa yang dikatakan siasatan badan anti rasuah itu terhadap beliau dan keluarganya. Daim Zainuddin menyifatkan perkembangan itu sebagai satu pemburuan. Ketua Pesuruhjaya Azam Baki, SPRM Azam Baki, minggu lepas dilapor sebagai berkata,
SPRM menyiasat Daim berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang susulan sitaan sebuah bangunan baru-baru ini. Anwar sebelum itu dilapor berkata, siasatan itu menunjukkan SPRM menjalankan tugas tanpa mengira kedudukan. Daim dalam kenyataan yang dilapor Astro Awani hari ini mendakwa beliau tidak dimaklumkan tentang kesalahan yang didakwa dilakukannya selepas ditanya beberapa kali secara bertulis. Beliau juga mendakwa ada usaha terancang untuk memburuk-burukkan dirinya dengan mengeluarkan maklumat salah dan sindiran yang tidak berasas. Kata Daim Zainuddin, saya menafikan sebarang perbuatan rasuah atau salah laku dalam apa jua bentuk oleh saya atau keluarga saya. Siasatan ini tidak lain merupakan suatu pemburuan politik terhadap kami, kata beliau. Daim berkata beliau tidak boleh terima azam membuat komen secara terbuka ketika siasatan sedang berjalan yang beliau sifatkan sebagai tidak profesional. Saya tidak boleh jawab atau bertahan diri sendiri kerana tidak dibenarkan atau tidak diberitahu apakah kesalahan-kesalahannya, kata beliau. Beliau juga mendakwa Anwar melihatnya sebagai ancaman politik apabila berkata dia rahasia umum seorang yang menggondol kekayaan begitu besar pada 22 Disember. Ini menunjukkan kebenciannya terhadap saya, kata Daim Zainuddin. Daim menggesa Anwar dan Azam menghormati kedaulatan undang-undang, proses wajar dan bertindak secara sewajarnya, sambil menekankan kepentingan menegakkan ikrar jawatan masing-masing. Dengan apa yang didedahkan oleh Daim Zainuddin ini, beliau mula menyatakan sebab beliau disiasat, sebab beliau kini dalam siasatan SPRM, dan tentunya beliau adalah sengketa, ada mempunyai pergeseran dengan Anwar Ibrahim. Itu yang dinyatakan oleh Tun Daim Zainuddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.